Hari ni aku nak share dengan korang semua tentang apa yang dah berlaku dalam episod ke-20 siri Ultraman Blaza. Bagi sesiapa yang masih lagi belum menonton, korang boleh tonton kat channel YouTube Ultraman Official by Suburaya. Okay, untuk episod ke-20 ni, kalau aku tengok episod dia lebih kepada macam episod filler jugalah. Sebab jalan cerita yang ada dalam episod ke-20 ni macam tak berapa nak menarik sangat lah. Tapi memaparkan, orang kata apa, tentang kepentingan kenapa pasukan SCUD ni wujud. Ataupun kalau secara spesifiknya aku boleh cakap, dalam episod ni kita boleh tengok bapa Teruaki jadi faham kenapa anak dia memilih untuk menjadi ahli pasukan SCUD. Okay. So kenapa tiba-tiba aku sebut pasal bapa Teruaki ni pula? Okay. So episod ke-19 ni dimulakan dengan menunjukkan babak di mana bapa Teruaki ni, bukan bapa Teruaki lah, abang kepada Teruaki, iaitu Masaki. Dia ni telah call Teruaki dan bagi tahu kat Teruaki yang bapa dia dah jatuh pingsan lah. So Teruaki masa ni terus jadi kelang kabut dan terpaksa balik kampung segera. Padahal sebelum tu diorang ni tengah buat, pasukan SCUD ni tengah buat rehearsal tau. Sebab kan kita semua tahu episod sebelum ni yang pasukan SCUD ni telah digantung tugas diorang dan diorang ni dah tak boleh nak beraksi untuk, orang kata apa, menyerang ataupun memusnahkan raksasa yang muncul. Jadi pihak atasan telah memberikan satu tugas baru kepada pasukan SCUD, di mana diorang kena buat satu persembahan kepada budak-budak sekolah tentang tema dia adalah tentang apa yang perlu dilakukan apabila raksasa muncul. Teruk gila kan? Daripada boleh beraksi untuk serang raksasa, lepas tu disebabkan dah kena gantung tugas, SCUD still ada, tapi tugas orang ialah kena bagi, orang kata apa, pendarahan dan info kepada budak-budak sekolah apa yang kena buat bila raksasa muncul. Memang kesian gila lah. Alright. So Teruaki pun tinggalkan pasukan dia sekejap dan balik ke kampung lah. Rupa-rupanya bapak dia tak jatuh pingsan pun, tak sakit pun. Rupa-rupanya abang dia Masaki terpaksa buat macam tu untuk panggil dia balik. Dan rupa-rupanya bapak dia nak berbincang tentang perkahwinan dia lah. Teruaki ni bujang lagi rupanya. Dan bapak dia panggil dia balik supaya dia boleh tengok, orang kata apa, adalah shortlist nama-nama dan gambar perempuan yang bapak dia rasa sesuai untuk berkahwin dengan Teruaki. Tapi Teruaki dia terang-terang menolak. Dia kata dia tak bersedia lagi untuk berkahwin sebab dia sedang fokus dengan kerjaya dia sebagai ahli pasukan SCUD. Dan bapak dia pun macam tak suka dengan respon Teruaki ni, dan dia cakap dan abang Teruaki ni bagi tahu kat Teruaki yang bapak dia sebenarnya nak, kalau boleh, Teruaki ni berhentilah daripada menjadi ahli pasukan SCUD ataupun ahli pasukan GGF lah. Alright. So kemudian tiba-tiba berlaku satu perkara pelik dekat kampung Teruaki ni, di mana kata apa, tanaman-tanaman orang kampung kat situ tiba-tiba jadi rosak. Dan bila Teruaki dan bapak dia buat siasatan, tengok dia orang berjumpa dengan seekor raksasa yang bernama Zugugan. Tapi dia berjumpa dengan Zugugan saiz kecil je saja, saiz yang besar macam saiz manusia. Dan disebabkan bila Zugugan tu muncul dan Teruaki pula tak cukup senjata untuk musnahkan Zugugan tu, dan Zugugan yang muncul pada ketika tu bukan seekor tapi sampai ada 3 ekor kalau tak silap aku, dan dia terpaksa minta bantuan ahli pasukan SCUD. Jadi Kapten Gento dan ahli pasukan yang lain pun datanglah ke kampung Teruaki untuk memusnahkan Zugugan yang bersaiz manusia tu. Okay, dan bila ahli pasukan SCUD dah datang dan diorang ni pun buat siasatan, rupa-rupanya dekat kampung Teruaki tu dah banyak Zugugan, dan kemungkinan besar Zugugan ni dah bertelur, dah beranak pinak dekat dalam gua bawah tanah, dan sampai masanya sekarang ni diorang dah muncul lah ke atas tanah. Jadi terpaksalah diorang pun memulakan serangan untuk memusnahkan sarang Zugugan tu. Jadi Kapten Gento dia pun dengan Yasunobu bawa Earth Garen masuk ke kawasan, ke dalam tanah untuk, orang kata apa, memusnahkan lah sarang Zugugan tu. Tapi bila dia masuk dalam tanah tu, dia tengok banyak gila weh Zugugan. Jadi tapi masa tu Zugugan yang diorang jumpa tu saiz manusia je. Jadi diorang pun tembak dan hancurkan macam biasa. Okay, momen tu tak ada masalah apa lah. Sekali tiba-tiba muncul satu Zugugan yang bersaiz lebih besar. Dan saiz lebih besar tu maksudnya saiz sama besar macam Earth Garen. Dan Zugugan tu telah membawa Earth Garen luar daripada kawasan sarang dia lah. Okay, so masa Zugugan dengan Earth Garen tengah berlawan, Teruaki dan juga Anri Minami ambil alih dan masuk ke dalam sarang tu. Dan Teruaki dia memasang bom lah
dekat kawasan sarang tu. Lebih-lebih lagi lepas dia orang jumpa telur. Telur di mana dalam tu ada rasanya entah beribu-ribu Zogugan kot. Jadi Teruaki pun dah pasang bom untuk memusnahkan telur tersebut, dan dia berjaya memusnahkan telur tersebut. Tapi bagi Earth Garen pula, dia menghadapi masalah untuk berlawan dengan Zogugan yang besar-besar tu, dan menyebabkan bila dia terkena air ludah Zogugan tu, dan menyebabkan Earth Garen tidak dapat berfungsi seperti biasa. Okey, pada momen ni aku macam biasanya, sebab yang bawa Earth Garen tu ialah Yasunobu dan juga Captain Gento. Okey, pada momen ni aku agak macam terkejut juga, dan aku rasa tak patut pun jadi. Sebabnya bila Earth Garen dah tak berfungsi dan Captain Gento terpaksa nak bertukar menjadi Ultraman Blaza, tiba-tiba Captain Gento muncul dekat kawasan lain. Okey, persoalan dia, macam mana Captain Gento boleh keluar daripada Earth Garen tu? Kalau ikut kebiasaan episod-episod sebelum ni, Suburaya menunjukkan apakah alasan yang diberikan oleh Captain Gento untuk dia keluar daripada Earth Garen. Tapi untuk kali ni, Captain Gento tak ada bagi sebarang alasan pun. Tiba-tiba je terus ke babak nampak si Captain Gento muncul macam tu saja dan bertukar menjadi Ultraman Blaza. Tak ke dalam Earth Garen tu si Yasunobu tu akan terfikir, mana hilang Captain Gento ni? Tak ke macam tu kan? Alright, kat lain lah kalau tunjuk sekejap ke, mungkin Yasunobu pensan dalam Earth Garen tu ke apa, lepas tu baru Captain Gento keluar. Okey lah, maksudnya mengekalkan kesinambungan, kelogikan dalam cerita Ultraman Blaza tu. Tapi untuk episod kali ni macam tiba-tiba je Captain Gento tu muncul kat tempat lain. Itu yang aku perasan lah. Dan bagi aku macam tak berapa best lah buat macam tu. Buat je lah macam sebelum ni. Masalahnya kan. Alright, tapi tak tahu korang macam mana pendapat korang boleh tinggalkan kat komen lah. Alright, so Captain Gento muncul bertukar menjadi Ultraman Blaza, dan tak banyak yang aku boleh ceritakan. Macam biasa, Ultraman Blaza berjaya memusnahkan Zogugan. Tapi aku perasan dalam trailer Ultraman Blaza The Movie yang akan keluar bulan 2 tahun depan nanti, Zogugan ada muncul semula. So Zogugan ni tak mati sepenuhnya lagi ya. Okay, tapi at the end berjayalah Ultraman Blaza, Teruaki berjaya memusnahkan Sakibaki Zogugan tu lah. So macam mana Zogugan tu boleh muncul balik dekat dekat Ultraman Blaza The Movie, itu kita kena tunggu lah. Tapi di akhirnya ending kita boleh tengok yang bapa Teruaki ni akhirnya faham lah kenapa anak dia memilih untuk menjadi pasukan SCAD, memilih untuk berada dalam GGF, sebab anak dia ni memang orang kata apa, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk mempertahankan dunia dan juga Jepun tu sendiri daripada gangguan raksasa. So untuk episod ke-20 ni tak ada apa-apa yang menarik sangat, lebih kepada episod filler sahaja. Alright, so setakat tu saja cerita aku, video aku untuk episod ke-20 ni, ulasan aku pasal episod ke-20 ni. Kita jumpa lagi dalam video yang aku yang akan datang. Terima kasih sebab menonton sampai habis. Kita jumpa lagi nanti. Alright.